Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 7 ingin menerangkan tentang kesan-kesan pecah dan perintah di Malaysia. Ini adalah ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Ahmad Faiz Rusyadi bin Abdul Aziz, Azrin Azamin bin Saiful Anwar, Muhammad Ikmal Syafiq bin Muhammad Syafi'i, dan yang keempat, Muhammad Syahid bin Muhammad Nazim. Pengenalan. Selepas pihak British mengawal Malaya, mereka ini memperkenalkan sebuah polisi baru iaitu pecah dan perintah. Polisi ini memecah-mecahkan kaum-kaum penduduk dengan membuat penduduknya hidup dalam puak ataupun dalam kelompok kaum mereka sendiri. Secara amnya, mereka hidup berdasarkan kelompok mereka, contohnya Melayu dengan Melayu sahaja dan tidak bergaul dengan kelompok yang lain. Mereka ini hidup secara berasingan. Ketika pihak British ini mengawal Malaya, pihak British telah mendominasi seluruh ekonomi Malaya dengan menggunakan kaum asal iaitu kaum Melayu dan juga membawa imigran Cina dan India memasuki ke tanah Melayu. Dengan menggunakan polisi pecah dan perintah ini, pihak British menggunakan kumpulan etnik khusus untuk memenuhi sektor pekerjaan. Contohnya, kaum Melayu hanya dibenarkan untuk bekerja di sektor pertanian dan menjadi nelayan. Manakala bagi orang Cina pula, mereka ini bekerja di bandar dan di sektor perniagaan serta industri-industri di kawasan bandar. Dan bagi kaum India pula, mereka ini hanyalah menjadi pelombong sahaja. Antara kesan-kesan yang berlaku akibat daripada wujudnya strategi pecah dan perintah ini ialah kalau dari segi politik, hak orang Melayu dikekalkan sebagai hak istimewa. Sebagai contoh, tanah merupakan hak orang Melayu di Malaysia. Kemudian pendatang asing mereka tak boleh nak menyertai pentadbiran ataupun apa-apa dalam politik. Selain itu, dari segi ekonomi pula, dari segi penurunan taraf kehidupan dan kedudukan orang Melayu dalam ekonomi Malaysia menurun akibat kebanyakan orang Melayu duduk di kawasan pendalaman seperti kampung-kampung dan Cina dan kaum India kebanyakannya duduk di bandar. Itu menyebabkan ekonomi di Malaysia kebanyakannya tidak dipegang oleh kaum Melayu itu sendiri. Seterusnya dari segi sosial, dengan wujudnya akhbar, persatuan, kebajikan, sukan dan pertubuhan-pertubuhan sosial yang ditubuhkan. Ini ditubuhkan untuk menyampaikan maklumat kepada semua rakyat di Malaysia supaya rakyat di Malaysia tahu berkenaan berita-berita terkini yang berlaku di dalam negara Malaysia ini. Dan perintah kepada negara Malaysia yang pertama ialah sistem demokrasi. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dalam politik bagi membolehkan peranan parti politik dalam menentukan hala tuju pentadbiran negara. Disebabkan ini, parti-parti politik perkauman yang ada di Malaysia ini lebih bersifat kepada tuntutan bangsa atau kaum masing-masing. Perkara inilah yang menjadi masalah kepada negara Malaysia. Sehingga kini kerana parti ini sudah melihat sesuatu masalah berdasarkan perspektif kaum dan bukannya dari segi perspektif rakyat Malaysia, namun lebih menekankan perbezaan dan bukannya persamaan. Sebagai sebuah negara persekutuan, pembahagian kuasa antara pusat dan negeri juga telah ditetapkan oleh perlembagaan. Sepanjang tempoh kemerdekaan ini, proses pembangunan lebih tertumpu kepada kawasan pantai barat Semenanjung berbanding dengan negeri-negeri lain, tidak terkecuali Sabah dan juga Sarawak. Sekiranya tanggapan ini masih berterusan di Malaysia, maka hubungan politik di Malaysia akan menjadi lebih tegang dan semangat kenegaraan akan semakin pudar dan seterusnya mengganggu usaha memupuk integrasi nasional dan pembinaan nasional. Dan dari sistem pecah dan perintah yang seterusnya ialah dari segi aspek sosial. Dalam aspek sosial, terutamanya dalam bidang pendidikan juga telah mengalami perubahan yang pesat akibat daripada penjajahan pihak British.
Hal ini demikian kerana pihak British bukan sahaja berminat dalam bidang politik dan ekonomi, namun mereka turut berminat dalam aspek lain, iaitu aspek pendidikan. Hal ini kerana pendidikan berperanan sebagai ejen perubahan. Semasa penjajahan, British telah memperkenalkan sistem persekolahan yang berbentuk vernacular atau dikenali sebagai bentuk bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sesuatu masyarakat. Sekolah ini ditubuhkan berasaskan bahasa pengantar yang berbeza. Terakhir ialah kewujudan masyarakat majmuk, iaitu melahirkan masyarakat majmuk telah menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi pelbagai. Hal ini berlaku kerana mereka hidup secara individualistik atau berseorangan serta hidup dengan cara kehidupan yang berbeza-beza sama ada dari segi agama, kepercayaan, kebudayaan, adat, bahasa, kegiatan, ekonomi dan penempatan. Ia juga berlaku akibat daripada dasar yang diperkenalkan oleh Inggeris, iaitu dasar pecah dan perintah yang bermaksud pengasingan masyarakat yang terdapat di Tanah Melayu. Assalamualaikum, nama saya Aziz Zamin bin Syaiful Anwar. Saya akan membincangkan tentang kesimpulan. Pada kesimpulannya, kita sebagai kaum Melayu janganlah mudah diperkotak-katikkan oleh orang yang lebih tinggi pangkatnya. Selain itu, ingatlah sejarah peristiwa kaum yang lalu bahawa kita sebagai kaum Melayu ditindas oleh jajahan Inggeris. Janganlah timbulkan perasaan dengki terhadap sesama kaum Melayu. Di samping itu, secara tidak disedari bahawa kaum Melayu yang lain enggan untuk menolong kaum Melayu. Menurut pandangan yang lain, sepertinya kita tahu dahulu sebelum wujudnya pendatang-pendatang asing yang membuat porak-poranda kaum di Malaysia. Hanya bagi pandangan mereka bahawa kita adalah kaum yang kolot dan tidak akan maju. Namun hal sedemikian, pada kini Tanah Melayu iaitu Malaysia akan berhadapan dengan kemajuan. Maksudnya seperti aspek sosioekonomi, pendidikan, taraf kesihatan dan pengekalan ekonomi sejak zaman dasar pecah dan perintah British di Tanah Melayu lagi. Sabah dan Sarawak merupakan penyumbang kepada ketidakseimbangan pembangunan ekonomi negara secara keseluruhannya. Itu sahaja daripada saya.